Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, untuk subjek proses pengimejan dan kepastian mutu 2. Untuk topik pertama kali ini adalah bertajuk kawasan pemprosesan. Untuk kuliah yang pertama, saya akan menceritakan berkaitan kawasan pemprosesan di Jabatan Pengimejan Diagnostik, kriteria kawasan pemprosesan, fungsi-fungsi bilik gelap, bagaimana kita melakar bilik gelap dan juga peralatan bilik gelap yang perlu ada. Okey. Kemudian saya akan pecahkan kuliah dan amali kepada sub-sub topik berkaitan kawasan pemprosesan. Sekiranya anda semua ada kemusykilan atau pertanyaan, bolehlah terus hubungi saya. Okey, enjoy! Apa itu kawasan pemprosesan? Kawasan pemprosesan adalah satu kawasan khas dalam JPD, iaitu Jabatan Pengimejan Diagnostik, untuk mengendalikan filem X-ray, memproses filem dan melihat radiograf. So, ia terdiri daripada bilik gelap dan juga kawasan melihat dan menyemak filem ataupun dikenali sebagai sorting area. Tetapi sekiranya tiada bilik gelap untuk sesetengah hospital, maka kawasan sorting area itu adalah kawasan pemprosesan, di mana di situ ada laser imager untuk kita printkan filem radiograf hard copy. Okey. Di sorting area juga terdapat illuminator di mana kita boleh melihat dan menyemak filem, ya. Kemudian kita pergi kepada kriteria kawasan pemprosesan. Okey, yang pertama adalah kawasan itu hendaklah hampir dengan tempat juru X-ray bekerja. Okey, dan kawasan penyemakan filem atau filem sorting. Okey. Kedua, dapat memudahkan kepada seberapa banyak bilik pemeriksaan untuk kongsi pakai peralatan pemprosesan. Okey, contohnya ada 2, 3 atau 4 bilik X-ray, maka dia kongsi satu tempat kawasan pemprosesan supaya dapat menjimatkan kos perolehan dan penyelenggaraan mesin dan proses filem. Okey. Ketiga, kawasan perlu sistem pengudaraan yang efektif. Seterusnya, kawasan hendaklah terlindung dari beam X-ray primer atau sekunder untuk mengelakkan daripada masalah. Kriteria seterusnya adalah kawasan yang terlindung dari beam X-ray primer dan juga sekunder. Kemudian, pastikan tiada laluan paip air dan udara panas. Okey. Dan kawasan itu sesuai untuk diubah suai di masa hadapan bagi penggunaan teknologi terkini. So, sekiranya contohnya kalau dulu kita ada dark room, tiba-tiba kita kena tukar kepada CR dan DR. So, tak ada masalah dalam mengubah suai. Contohnya tak perlulah untuk kita pecahkan bilik dan sebagainya. Maknanya waktu permulaan pembinaan jabatan tersebut, kita dah fikirkan bahawa mungkin satu hari akan ada perubahan dari segi peralatan. Okey, di sini terdapat 2 pelan bagi kawasan pemprosesan, satu pelan dengan dark room, satu tanpa dark room. Okey. Untuk dark room, untuk yang pelan yang ada dark room, kalau kita tengok dekat sini ada 4 bilik X-ray yang mengelilingi satu dark room. Ini adalah satu pelan yang terbaik lah untuk sebuah jabatan pengimejan diagnostik. Jadi ketika 3 bilik X-ray ini, dia dapat berkongsi satu kemudahan yang sama. Okay, ini boleh mengurangkan kos. Okey, untuk yang tanpa dark room, kita tengok dekat sini. Okey, kalau dulu dia ada daylight processor dan laser imager. Okey. Untuk daylight processor, ini adalah satu sejenis prosesor yang boleh proses filem di luar bilik. Di luar bilik gelap. Boleh proses filem di luar bilik gelap. Okey, yang untuk semester lepas, prosesor automatik adalah prosesor yang boleh
proses filem di dalam bilik gelap. Tapi untuk daylight atau kita panggil daylight processor ini, dia boleh proses filem di dalam dia boleh proses filem di luar bilik gelap. Okey. So ini adalah lebih kurang sama saja untuk yang tanpa dark room ini, lebih kurang sama saja untuk sesebuah jabatan pengimejan yang menggunakan CR dan DR. Okey, sebab dia berkongsi satu ruang. Okey, satu ruang yang samalah. Okey. Bilik gelap adalah bilik khas di JPD untuk pengendalian bahan fotosensitif. Okey, biasanya filem, kita proses filem sekiranya klinik kesihatan ataupun jabatan pengimejan diagnostik masih lagi menggunakan bilik gelap. Okey, apakah fungsi bilik gelap? Pengendalian filem yang belum didedah atau sudah didedah dan belum diproses di jangka masa tertentu tanpa berlaku kabut filem. So kita buat segala prosedur pengendalian filem ini adalah dalam bilik gelap untuk elakkan kabut filem ataupun fog. Okey, kedua, penyimpanan sementara filem yang belum didedah buat sementara waktulah. Ya. Seterusnya, menerima dan mengeluarkan kaset melalui hash. Pemprosesan filem yang telah didedah, so biasanya kita gunakan prosesor automatik. Seterusnya, penyediaan ID, filem subtraksi dan duplikasi. Okey, kalau dulu penyediaan ID adalah di dalam bilik gelap. Okey. Filem proses untuk subtract filem dan duplikasi juga adalah di dalam bilik gelap. Okey, ini nanti saya akan ceritakan bagaimana kita subtract filem dan duplicate filem pada kuliah akan datang ya. Seterusnya, penyelenggaraan rutin bagi skrin pengamat, kaset dan prosesor. Okey, ini adalah fungsi bilik gelap. Kita tengok semula apakah fungsi bilik gelap. Okey, pertama adalah untuk menyimpan filem buat sementara waktu. Kedua, untuk kita cetak ID pesakit. Ketiga, untuk kita proses filem menggunakan prosesor automatik. Keempat, untuk kita mengendalikan kaset dan skrin. Kelima adalah untuk ujian sensitometri. Okey. Okey, bagi melakar dan membina bilik gelap, ada beberapa perkara yang kita perlu pertimbangkan, iaitu pertamanya adalah kos membina, pemperolehan peralatan dan keperluan, lokasi dan saiz bilik, jenis pemprosesan apa yang kita gunakan, jenis pintu apa yang perlu, yang sesuai, lantai, dinding dan shielding, warna cat apa yang sesuai di dalam bilik gelap, suis, pencahayaan putih dan juga lampu selamat, kemudian keselamatan elektrikal, sinaran latar belakang dan juga pengudaraan, peralatan-peralatan yang perlu di bilik gelap dan juga lampu selamat lah. Okey, untuk saiz bilik gelap, ia bergantung kepada bilangan staf yang bertugas pada satu-satu masa, beban kerja staf, jenis pemprosesan filem, adakah masih menggunakan manual ataupun menggunakan prosesor automatik, ataupun menggunakan prosesor automatik dalam bilik gelap dan prosesor daylight di luar bilik gelap, ataupun menggunakan digital CR atau DR tetapi masih juga mahu menggunakan bilik gelap. Okey. Seterusnya, peralatan dalam bilik gelap. Kemudian untuk suggestion, segi panjang adalah lebih praktikal dari segi 4 kerana ia lebih banyak ruang dinding. Tidak membazir ruang lantai di bahagian tengah dan jimat ruang pergerakan staf. Okey, ukuran bagi penggunaan adalah satu pekerja luas adalah 10 meter persegi. Ketinggian lantai ke shielding adalah 3 meter. Okey, kita pergi kepada peralatan bilik gelap. Pertamanya HK set. Okey. Prosesor, alat ID, meja kerja dan hopper, juga kabinet lah.
dan mesin duplikasi dan subtraksi serta lain-lain keperluan. Okey, untuk meja kerja dia ada juga spesifikasi yang perlu ya. Pertama, tinggi perlu 1 meter, lebar minimum 70 cm, 2 meter panjang setiap pekerja. Atas pelapik tiang untuk ruang kaki A, okey ini. Okey, dia ada ruang kaki. Bawah meja dipasang kabinet untuk hopper, rak kaset, laci, kalis cahaya untuk filem sudah didedah. Okey, dia ada hopper. Okey, dia ada hopper untuk filem yang belum didedah. Okey. Dan laci kalis cahaya untuk filem sudah didedah. Okey. Simpan filem untuk bekalan di hopper. Okey, hopper ni adalah untuk simpan filem yang belum didedah, dan permukaan meja adalah bahan yang senang cuci, tidak statik dan licin. Okey, ini adalah ciri-ciri meja kerja untuk bilik gelap. Okey, kita pergi kepada hopper filem. Ini adalah hopper filem. Untuk simpanan filem belum didedah bagi kegunaan segera. Maksudnya kita dah siap-siap. Contohnya kita tahulah kita dah plan. Okey, biasanya pada hari Isnin ni dia patient adalah banyak sekian-sekian. So kita dah siap sediakan, letakkan filem untuk kita gunakan. Okey. Laci berbentuk kon. Okey, laci ni sebenarnya berbentuk kon lah. Engsel di bawah dalam cat berwarna hitam. Berpetak untuk filem berbeza saiz. Kalau awak tengok ni dia ada saiz berbeza tau, kotak-kotak tu ada kotak kecil, kotak besar dan sebagainya ya. Tanda amaran di luar jangan buka dalam cahaya putih. Kan kita letak di luar siap-siap tanda amaran jangan buka hopper semasa cahaya putih dipasang lah. Maknanya lampu fluoresan biasa pasang tu kita jangan buka. Takut mungkin orang tak perasan, so dia buka hopper. Okay, ini adalah salah satu peringatan yang baik lah ya. Kunci di luar. Kalau boleh dia kunci di luar lah. Tapi biasanya masa saya kerja dulu tak kunci pun. Kan sebabnya kita nak guna, nak cepat, so kita tak kunci pun hopper ni. Okey, harus kukuh dan kalis cahaya. Kait pancar dengan pintu dan lampu cahaya putih. Okey, kait pancar tu bermaksud apabila hopper ni dibuka atau hopper ni terbuka, maka automatik lampu cahaya putih akan tutup. Okey, untuk mengelakkan fog. Ataupun apabila hopper ni terbuka, automatik lampu cahaya putih tertutup dan juga pintu tidak boleh dibuka. Okey? Itu dinamakan kait pancar. Ya. Okey, kita tengok saiz filem di hopper. Okey, kita tengok biasanya dia ada saiz-saiz filem berikut: 24 darab 30 cm, 15 darab 40 cm, 18 darab 24 cm, 30 darab 40 cm dan seterusnya lah. Okey, dia memang ada beberapa saiz filem lah untuk dimasukkan ke dalam hopper. So kita tahu sebabnya bila kita buka hopper ni, kita hanya buka safety light saja. So kita boleh raba-raba. Kita boleh tahu, oh ini berapa, ini berapa, ini berapa saiz. Okey. Untuk pengguna dark room lah. Okey, seterusnya haj kaset. Pembinaan daripada kayu atau logam, kalis cahaya dan radiasi. Terdapat 2 bukaan, maknanya ada di dalam dark room 1, bukaan dia ada di luar dark room. Okay, tetapi kita tak boleh buka ataupun tak boleh buka kedua-dua pintu dengan serentak. So kalau buka di sebelah dark room, maka tak boleh buka di luar dark room punya. Macam itulah sebaliknya ya. Okey. Label untuk filem yang telah didedah dan belum didedah. Okey, biasanya dia ada ruang dekat situ. Ada dua kompartmen kan. So satu didedah dan satu tidak didedah. Tapi ada setengah tu dia ada 2 door pula. Okey, satu untuk door tidak didedah, satu untuk door belum sudah didedah, filem yang sudah didedah. Okey, sampai di sini saja kuliah untuk hari ini. Kita sambung pada kuliah yang akan datang. Jangan lupa untuk siapkan sedikit latihan
dan hantar pada masa yang telah ditetapkan. Bye-bye.